A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulakan, Masya Allah, boleh tak saya nak tambahan mic tu? Mic ni dia gerak-gerak dengan saya bergerak kan? Okay. Terima kasih. Sebelum kita mulakan, ni lagi sedap kan? Lagi jelas. Okey. Masya Allah. Saya mohon maaf banyak-banyak, sepatutnya 10.30 kita mula, sekarang dah pukul 11 kan? Dan saya tak tahu berapa lama yang dah menunggu. Datang awal tu tak tahu awal setengah jam ke, ada yang mungkin awal 1 jam sebab nak cuk tempat depan kan. Lepas tu saya nampak ada yang dekat luar kan, yang belakang tu jauh lah dengan saya. Saya rasa boleh je kalau duduk ni depan ni, boleh tak? Boleh kan? Jemputlah yang di luar, maksudnya di selepas pintu tu ataupun yang belakang pun, marilah duduk depan-depan ni, penuhkan. Sini pun boleh penuhkan. Ya, ada pakai spek, ada pakai tu. InsyaAllah saya pun kan risau kan, ustazah lama nak bangunkan, nak balik dulu kan. Tak apa, nak balik dulu pun. Ya, masuk. Kita penuhi. Tengok, ambil gambar belakang tu, akak tak nampak tu, kesian pula. Daripada cermin gelap tu, ambil ni kan. Faham tak maksud saya yang belakang tu? Jom. Memang ada TV kan, tapi dia ambil gambar kot TV. Marilah masuk. Mari duduk depan ni, sedap sikit kita. Sebenarnya memang bila majlis ilmu kita kena berusaha untuk sedekat yang boleh. Kalaulah ada artis kan datang, kita usaha tak nak sedekat yang boleh? Berhimpit-himpit sebab nak dapat dekat, nak tengok depan-depan, nak ambil gambar dekat-dekat. Subhanallah. Ya. Masya Allah. Okey. Kemudian saya minta maaf pasal waktu. Kami bertolak daripada Seremban Negeri Sembilan. Rawang ni agak jauh jugalah ya dengan Seremban. Lepas tu saya kurang sihat sikit, macam demam, orang kata apa ya, macam gegar badan, nak demam tak demam tu. Sebenarnya situasi macam ni dah 4-5 hari lah. Balik daripada Kemboja, sana memang cuaca dia teramat panas. Sampai masyarakat Kemboja pun dia orang tak keluar waktu siang. Panas ustazah, panas. Pergi mana-mana dia orang sebut panas. Saya fikir orang Kemboja sendiri duk sebut panas-panas. Kita orang Malaysia ni yang tak biasa, tapi kami tetap kena keluar macam biasa walaupun bawah terik matahari, sebab misi yang perlu dilaksanakan tak boleh tunggu teduh. Macam tu. Jadi bila balik, jadual terus padat, bermula daripada malam sampai kes ikan mati kan. Siapa baca kes ikan mati? Pagi besok sampai malam, Jadi dalam hampir 3 malam 4 malam berturut pun tidur pukul 2 pagi. Saya rasa macam tu lah ya, kurang sihat. Itu yang parking jauh sikit, duduk nak keluar tu lambat tadi tu, maaf AJK ya. Saya tertidur. Bila tertidur, kita kan macam nak jumpa orang kan malu. Itu yang ambil masa dulu buat macam-macam exercise dalam kereta supaya tak nampak sangat muka bangun tidur tu. Dia kan macam mamai-mamai gitu. Jadi minta maaf lah ya, AJK memang diorang dah ready dah tu dengan pakaian sama kan, warna sama, beratur, tiba-tiba sudah lagi parking jauh. Lepas tu lambat pula keluar kereta sebab macam tu lah. Kita rasa macam orang nak tengok muka kita, kita pun kena muka mamai kan. Jadi mohon maaf lah ya muslimin muslimat. Alhamdulillah, Masya Allah, akhirnya saya sampai dan kita semua dapat berkumpul di sini. Dan jika saya tidak dapat menyampaikan dengan terbaik, sebab saya pun jenis yang kalau boleh nak buat sehabis baik, saya mohon maaf awal-awal. Kalaulah misal kata tiba-tiba rasa saya cuba, kalau rasa tak larat sangat, mungkin saya berhentilah bila waktu. Maksudnya
Macam tu. Subhanallah, alhamdulillah. Datang jauh-jauh ni memang kalau boleh kita nak memberikan kepuasan, bukan puas hati yang tak baik, puas hati yang terbaik, memberi kesan dalam hati dan sebagainya. Masya Allah. Okey, jadi itu kad, maksudnya saya belum mula, saya cuma bagi penjelasan ni baru kita nak mula balik ya. Kita ambil. Okey. Sekarang masing-masing kan ada buku kan. Sebenarnya buku tu dia orang, saya macam ni. Buku ni kita agihkan tu kan nanti orang dia salah faham, bagi percuma pula kan. Buku ni baru saja dilancarkan, baru saja siap dalam 2 minggu lepas. Bukan 2 minggu lepas. Dalam 4 hari lepas baru. Buku ni baru siap, baru keluar. Memang di sinilah tempat yang pertama saya guna dan tempat yang pertama yang saya, maksudnya secara live ni bagi tahu ada buku baru. Buku ni nak siap lebih kurang 2 tahun. Lama sangat. Antara sebab lama, sebab buku ni lebih kepada praktikal. Kalau tengok tajuk, tuan-puan boleh tengok. Tajuk dia Ada Syurga di Rumahmu. Kemudian, saya memang minta dan saya sendiri bersama-sama dengan tim, saya memang minta buat macam mana. Ada syurga pada pasanganmu, ada syurga pada anak-anakmu, ada syurga pada dapurmu, ada syurga pada bilik tidurmu, ada di kamarmu, ada syurga di ruang tamumu, ada syurga sekian-sekian. Sebab saya nak ada satu buku yang praktikal, bukan duk cakap teori, duduk cakap, tapi maksudnya apa amalan sunnah yang boleh dibuat di bilik tidur. Apa dia amalan-amalan sunnah yang boleh dibuat di dapur. Macam itulah. Jadi perkara tu ria terus nampak. Dan jika kita duk fikir-fikir, kita nak bina syurga di rumah kita, nak mula daripada mana ya? Mula kat bilik tidur lah. Kadang kita nak mula semua kan. Jadi kita pun baru nak hijrah, contohnya baru nak membiasakan kehidupan mengikut sunnah Nabi. Kita boleh step by step. Nak pilih mana dulu nak start. Nak start kat dapur dulu ke? Jadi itulah konsep buku ni sebenarnya. Akhirnya diberi tajuk Ada Syurga di Rumahmu. Tapi kita asingkan mengikut tempat di dalam rumah. Masya Allah, alhamdulillah. Okey. Jadi buku ni sekiranya puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah ingin memiliki, anda boleh terus conteng. Kita akan pilih beberapa tajuk. Terus boleh conteng ke, lipat tanda. Tapi jika tidak, pulangkan dengan cara yang baik. Kalau rasa ustazah saya berkenan sangat, saya nak bagi ke anak saya. Contohlah kan mak-mak ni rasa tak nak baca. Rasa macam nanti bazir. Jadi boleh. Tapi tak ada duit ustazah. Acik tak ada duit. Jumpa betul-betul dengan pihak kami, kita bagi hadiah. Nanti ramai pula ngaku tak ada duit. Allah Maha mengetahui. Saya rasa untuk buku, untuk perkara-perkara yang sebegini, kita tak berani nak menipu. Allah Maha tahu kita sebenarnya ada duit ke tak. Kan takut terkeluar pula gelang emas tu kan. Tak ada duit, tiba keluar yang tebal. Subhanallah. Jadi, kalaulah kita sebenarnya ada rezeki, kita kata tidak ada rezeki, kita bukan menipu orang. Kita sedang berdusta terhadap Allah. Allah beri kita rezeki, tapi kita kata tak ada duit, susah, tak ada rezeki. Saya sebut macam ni sebab memang betul-betul ada orang yang memang susah sungguh. Bila tengok buku, nak sangat ustazah, nak tambah ilmu, anak-anak nak suruh dia orang baca. Orang yang betul-betul memang kita tak ada lagi cek. Nak pergi buat lawatan rumah ke, betul ke susah ke kan. Selak sikit lengan ke kan. Tengok sikit ada rantai tak. Kita memang tak cek. Tapi orang yang ikhlas betul-betul ni, dia tergambar pada wajah. Jadi kita bagi, tak apa. Itu yang saya akan sebut kepada tim. Kalau kamu rasa betul-betul ni, kamu bagi wakil sebagai satu hadiah. Yang penting dia nak baca, saya dapat pahala juga kan. Alhamdulillah, subhanallah. Okey, kita nak mula balik ya. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina
Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam, Tuhan yang telah memberikan kepada kita segala nikmat, segala ujian lalu berikan jalan keluar. Tuhan yang memberikan kepada kita sakit lalu beri kesembuhan. Allah yang berikan kepada kita anak-anak lalu diberikan juga kasih sayang melalui anak. Allah berikan kita suami. Kan masa kita anak dara dulu nak sangat bersuami kan? Betul tak acik kan? Nak sangat bersuami, nak nikah sangat. Tak kira lah, tak kisahlah siapa saya nikah. Kan sebab tengok orang jadi pengantin, kan kita rasa nak bilalah giliran. Masya Allah. Tetapi semua nikmat datang bersekali ujian. Package tu memang package yang Allah tetapkan, package yang bersama. Nikmat mesti datang dengan ujian, sabar jadi rahmat. Masya Allah, Allahu Akbar. Kalau ada orang nampak seronok jadi Ustazah Asma, contohlah ya, ramai orang sayang, tapi package dia ramai juga orang benci. Kalau rasa ramai orang doakan, ada orang doakan kebaikan, ada orang sebaliknya. Kalau sekian-sekian, maksudnya saya selalu ulang begitulah pada suami, pada anak-anak. Memang seronok sekian-sekian, tetapi mereka perlu sabar dengan ujian yang begitu banyak. Subhanallah. Daripada seorang suami ada nikmat, ada ujian. Anak, bahkan kita juga adalah ujian bagi suami kita. Masya Allah. Alhamdulillah ala kulli hal, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam buat junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selawat sikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ni tak reti sangat sebenarnya. Bukan tak reti selawat, tak reti berlagu-lagu tu. Maksud tak reti berlagu, faham kan? Ada orang dia ikut memang tak jadi. Sampai adik-beradik saya cakap apa? Kak Mak, bila Kak Mak start selawat je, kena tutup telinga je tu. Adik-adik kan, dia gua-gua. Maksudnya, Kak Mak selawat punya tune pun Kak Mak tak boleh nak ni. Kak Mak ada style sendirilah. Macam tu kan. Ada orang kan dia boleh ikut je nada kan. Saya memang tak boleh. Tapi ada hikmah lah. Kalau tak takut duk bernasyid kan. Masya Allah. Jadi kita selawat sama-sama. Dan ini bukanlah bernasyid, bukan melenggok-lenggok, bukanlah menyanyi. Tapi bila buat ada lagu sikit, irama sikit tu, kita rasa damai lah sikit kan. Okay, kita selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Semua risau saya ke ni? Macam saya tengok macam risau saya tumbang gitu. Sebenarnya tak sempat makan pun tadi. Adalah cerita kenapa tak sempat makan. Okey, kita selawat sikit ya. Jadi tak ni ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Sallallahu ala Muhammad. Kuat-kuat. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Macam sedih je kan? Sambung lagi boleh? Sekejap. Anta Syamsul dulu ke Asyraqah dulu? Tiga pun confuse. Okay. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat, ada orang bila kita selawat macam tu, dia rasa macam kenapa ambil masa lama ni, cepat-cepatlah ceramah macam tu kan.
Dah lah selawat tu macam slow, macam nak tidur kan, macam sedih je. Subhanallah, bila kita berselawat, yang paling tak suka kita selawat adalah siapa? Setan. Setan, kan orang itu setan. Bahasa setan. Syaitan memang tak suka sangat. Dia buatlah kita rasa macam tak best ke, rasa macam nak komen ke, rasa tak nak menikmati manisnya selawat. Kan syaitan daripada awal lagi, Nabi Adam tu dia memang pelekeh. Daripada awal lagi Allah perintah sujud, dia jawab dia dibuat daripada api, sedangkan manusia daripada tanah. Subhanallah. Dan sifat sombong syaitan ni memang cuba dia tiup pada kita. Subhanallah, muslimin muslimat. Tak habis lagi selawat, nanti kita sambung. Dalam yang selawat yang kita nasyidkan tu, ada dua-dua. Ada salawat, ada salam. Perasan kan? Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ada dua-dua dah. Sebab perintah Allah dua. Perintah Allah apa dua tu? Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah salawat dan salam ke atas Nabi. Nampak tak saya ni? Nampak? Allah perintah apa? Dua kan? Selawat dan juga salam. Ustazah semua dah tahu Ustazah, kenapa nak ulah panjang-panjang? Yang kita tak perasan, bila kita selawat saja, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ada salam tak dalam tu? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ada salam tak? Tak ada salam. Bukan saya kata selawat tu tak sempurna, itu sempurna. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sempurna. Tetapi tidak ada salam. Pahala besar tak? Besarlah, pahala selawat memang besar. Tapi di dalam Al-Quran Allah perintahkan dua. Itu satu perintah. Wahai orang beriman, ucapkanlah salawat wasallimu, dan ucapkanlah salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita salawat yang nasyid tu, itu antara yang sempurna bila nak sertai sekali dengan salam. Kita kan memperbanyakkan selawat, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Tapi kita tambah sikit wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ataupun kita boleh gabung Allahumma salli wa sallim. Boleh ikut saya tak? Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Jadi ini bukan tambahan saya. Imam Nawawi dan ulama-ulama besar menggabungkan terus salam, salawat dan salam. Allahumma salli wa sallim. Ya Allah, rahmatilah dan sejahterakanlah ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam tu maksudnya mendoakan kesejahteraan. Adakah Nabi perlukan doa kita? Kalau kita fikir Nabi tidak memerlukan doa kita, Nabi sudah sejahtera di sisi Allah pada saat ini. Nabi sedang menikmati nikmat taman-taman syurga. Bukan syurga yang sebenar, pintu belum dibuka, tunggu hari akhirat, tetapi telah hidup dalam keadaan kenikmatan taman-taman syurga. Subhanallah. Jadi yang memerlukan salawat dan salam kita lah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyara salawat. Setiap kali kita bersalawat kepada Nabi, kita dibalas 10 kali. Kalau saya doakan kawan saya doakan puan-puan, saya akan dapat balasan doa tu kembali pada saya, tapi 1 kali ganda lah. Dan kita tak tahu bagaimana Allah nak balas. Tapi yang pasti, bila kita mendoakan rahmat, salawat tu rahmat dan juga kesejahteraan, kita dapat balasan 10 kali ganda. Itu daripada hadis Nabi. Sebab itu bila kita berselawat adalah untuk kita. Sebab itu ada orang tanya, kenapa nak kena doakan untuk Nabi? Selawat itu doa. Allahumma, ya Allah, salli, rahmatilah, wasallim, sejahterakanlah ala Sayyidina Muhammad, ke atas penghulu kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Okey, kita sambung. Dah hilang melodi kan?
Macam mana? Anta syamsun anta nurun taqanuri. Itu tadi melodi lain kan? Dia kena start pada awal. Okey. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta ikthiru wa ghali anta misbahu suduri. Kita sambung terus. Asyraqal badru alaina fakhtafat minhul buduru misla husnika ma ra'ayna fakhtafat minhu sururi. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini. Okey, terakhir sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah muslimin muslimat dimati Allah sekalian. InsyaAllah sekarang kita buka buku kita ni. Sebelum tu nak ucap terima kasih pada pihak penganjur iaitu Surau Al-Ikhlas, Bandar Sungai Buaya, Rawang, Selangor. Terima kasih kepada Encik Nar Zuraidi bin Rosli, pengerusi Surau Al-Ikhlas. Namanya Surau Al-Ikhlas. Masuk auto ikhlas kan? Jadi kita sama-sama ikhlaskan diri kita, pasang niat untuk dapat ilmu, untuk kita sendiri berubah jadi lebih baik, untuk kita muhasabah diri. Bukan bila kita dengar ilmu menambahkan penglihatan kesilapan pada orang lain, tapi kita memang datang nak baiki diri kita, ya Allah. Kita nak jadi lebih baik. Dan kita tak nak letak syarat pun untuk kita jadi baik, syarat suami sekian, syarat anak sekian. Memang kita totally nak jadi baik dengan diri kita, untuk diri kita. Subhanallah. Terima kasih Puan Surayah binti Harun. Sama pula kan? Masya Allah Puan Surayah. AJK Muslimat Surah Al-Ikhlas. Daripada awal tadi santuni. Kemudian kepada MC tadi. Adinda, subhanallah, orang muda. Sampai apa ni? Subhanallah. Terima kasih sangat, terbaik. Para jemaah muslimin muslimat yang hadir sekalian. Jadi alhamdulillah sekarang kita cuba buka, kita tengok pada isi kandungan dulu. Cantik tak buku ni? Saya pun tak tahu sebenarnya dijual dengan harga berapa. Boleh tahan harganya. Subhanallah. Sungguh saya memang baru dapat dan tak tahu. Okey, buat-buat tak nampaklah harga tu. Hari ni sebab kali pertama, bagi tahu tim ya, kita bagi tawaran harga 20%. Banyak ke sikit? Banyak. Main-main bagi je. Sebab saya rasa macam, tinggi juga harganya. Antara faktor tuan-puan sekalian, warna-warni, lepas tu ketebalan, kualiti kertas. Dan selepas daripada PKP, memang hampir semua kos naik, termasuk kos cetak. Sebab itu sekarang ramai orang buat e-book, orang nak print sebab sangat tinggi, mahal. Okey, subhanallah. Muslimin muslimat, kita tengok mukadimah.
Bab 1, pernikahan jalan ke syurga. Tengok ni dulu isi kandungan. Saya suka guna buku sekarang bila kuliah supaya kita belajar tersusun, jelas. Subhanallah. Memang ada kaitan dengan tajuk ni, cinta yang semakin pudar. Saya nak fokuskan cinta yang semakin pudar dalam rumah tangga. Tetapi dia akan sentuh juga nanti cinta yang semakin pudar dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan Al-Quran, dengan suami, dengan anak-anak. Semua terkandung dalam buku ni insya-Allah. Okey, kita tengok bab yang pertama, pernikahan jalan ke syurga. Apa subtopik dia? Tengok ni dulu kandungan. Jangan belek lagi. Kita nak baca kandungan je. Kita khatam isi kandungan je. Pernikahan syariat yang indah. Kalau baca bab ini, kita akan faham tujuan kita nikah. 5 hukum nikah. Ada yang wajib, ada yang haram, ada yang sunat, ada yang makruh, ada yang harus. Sama juga dengan poligami. Ada yang sampai peringkat wajib. Oh, bila poligami semua tegak kepala. Sebut awal tu memang lain lah kan. Sensitif ya sebut tu. Senyum je Ajah ni. Suka tengok ibu-ibu ni kan. Masya Allah. Semua pakai mask nampak 20-an, 30-an. Ada beberapa orang buka mask baru nampak perbezaan umur. Ini wan siapa tu dia hijau ni kan. Saat dia buka mask jadi boleh nampak senyum tu kan. Yang tutup tu macam tu ada. Saya tak ada masalah. Mungkin ada yang risau ke buka. Saya okey je. Masya Allah. Muslimin muslimat, kesan cinta kerana Allah, jiwa yang bahagia, pernikahan sumber ketenangan, cuaca dalam rumah tangga, kisah teladan. Muslimat sekalian, para wanita yang saya sayang, yang saya kasihi, Masya Allah. Kadang-kadang kita sebut, saya cinta kamu kerana Allah. I love you till jannah. I love you lillah. Abang, saya sayang abang kerana Allah. Pernah sebut tak? Pernah. Masya Allah. Hajah pernah sebut? Oh, bagus. Puan umur berapa? Tanya umur orang kan? 51 dah, Masya Allah. Macam 31. Oh, habislah tu. Ustazah ulang lagi sekali nak rakam. Kan? Nak tunjuk kat suami. Masya Allah. Saya kira kalau siapa yang mampu sebut, abang, saya sayang abang. Saya cinta abang. Saya kasih dekat abang kerana Allah. Sebut itu kan. Sebut tu pun dah susah. Siapa boleh sebut tu dah luar biasa. Tapi yang susah lagi adalah apa maksud cinta kerana Allah tu. Bila kita sebut je cinta kerana Allah, menggeluporlah syaitan, syaitanir rajim. Dia memang targetlah kita. Target untuk supaya kita ni nampak je kekurangan suami tu. Mata tu cekap je, mulut tu laju je sebut itu, sebut tu, ngungkit ni kan. Ya Allah, tak perlu jadi penceramah, memang handal je. Kan 10 minit minum air kejap sambung lagi. Masya Allah, Allahu Akbar. Muslimat sekalian. Jadi insya-Allah pada topik tu, kesan cinta kerana Allah. Sebab ada orang tanya, Ustazah, apa maksud cinta kerana Allah? Dia ada tanda-tandanya, kesan-kesannya. Jadi daripada tanda-tanda itulah kita boleh menilai adakah cinta kita kerana Allah ataupun kerana hawa nafsu. Kerana ikutan-ikutan je. Okey, kita tengok bab yang kedua. Ada syurga pada pasanganmu. Ibu-ibu, bayangkan muka suami masing-masing. Sedih pula yang tak ada suami. Okey, angkat tangan. Berapa orang ada suami angkat tangan? Angkat tinggi-tinggi. Macam tak apa nak ngaku. Subhanallah. Okey, hampir semualah dalam 98%. Dek, tak apa, tak payah ubah kerak sangat. Tak payah. Ustazah pula susah hati. Awak fokus je ada Ustazah. Lama-lama sekali je pusing. Gitu. Kan semua pun risau kan bila dia bangun kan. Lepas tu kamu duduk, sian orang tu kan. Kepalanya sengit-sengit. Nak tengok Ustazah. Kamu duduk betul-betul. Selalu kena ni. Duduk macam tu kamu halang juga orang. Kamu pun lengok. Duduk betul-betul gitu. Okay. Nak tidur pun boleh je, saya kejutkan. Dia orang dah selalu dengar ceramah saya kan. Muslimat sekalian, bayang muka suami dah bayang? Ke bayang muka orang lain? Hai, bahaya. Okey, bila bayang tu,
Sejuk hati ke panas hati? Sejuk. Untungnya hujan. Macam menangis tu kan. Bayang nangis sampai sejuk. Kalau saya tanya orang lelaki, dia susahlah nak jawab spontan sejuk. Saya kata, pakcik macam mana? Tengok muka bayang muka isteri, sejuk ke panas hati? Dia macam, ada yang kata suam-suam je ustazah. Tak sejuk, tak panas, suam-suam. Maksudnya tak ada rasa apa-apa lah. Tak adalah sejuk ke panas pun tak ada rasa. Syukurlah tu kan. Agak-agak suami kita macam mana tengok muka kita? Berani tanya tak? Agak-agak adakah bila tengok muka kita tu kan dia tenun, dia macam Masya Allah. Dia pun buat macam iklan apa tu dulu kan, Fair Lovely. Subhanallah. Saya kadang-kadang muslimat jumpa saya, macam ni ada orang usap. Tengok, lepas tu saya akan bagi tahu suami, bang, awak tak tengok pun saya macam tu kan? Macam macam tu. Subhanallah. Dia pun gelak je lah. Subhanallah, muslimat sekalian, kita kan banyak impian, banyak keinginan kan nak suami macam mana dengan kita. Macam suami cakap ke, sejuk hati tengok, ya Allah, nikmat syurga, nikmat dunia, contohlah kan. Itu kan ada dalam drama-drama. Dalam kehidupan realiti, kita memang berjuang untuk wajah kita ini sejuk mata memandang bagi suami kita. Wallahu alam. Saya sendiri rasa bukan selalu dan bukan mudah nak sentiasa kekal wajah yang menyejukkan hati suami. Sebab bila pandang tu bukan wajah je, nampak semua dengan perangai-perangai tu kan. Itu yang kita tengok muka suami pun tu, nampak semua dengan kenangan-kenangan pahit, Masya Allah. Tapi kita berusahalah memandang dengan nikmat, memandang dengan sabar, Masya Allah. Jadi ada syurga pada pasanganmu, membina matlamat yang jelas dalam keluarga. Jadikan setiap sudut kehidupan sebagai ibadah. Cinta di bawah naungan rahmat Allah, bersatu atas dasar keimanan. Isteri meluah, suami tak faham. Oi, siapa yang hadapi masalah ni? Hampir semua. Jangan rasa kita je. Jangan rasa bila kita bercakap suami tak faham-faham tu, jangan rasalah dunia kita gelap sangat. Janganlah rasa kita lah wanita yang paling malang ke. Subhanallah, memang Allah ciptakan kita dua makhluk yang berbeza. Sangat jauh berbeza. Kena terima hakikat ni. Lagi banyak kita cari titik persamaan antara kita dengan suami kadang-kadang lagi jauh jurang. Kita kadang tanya, awak tak faham ke apa yang saya rasa? Awak tak rasa apa saya rasa? Awak tak nampak ke apa saya tak nampak? Awak tak fikir ke apa saya fikir? Lagi dia blur. Subhanallah. Akhirnya kadang-kadang saya sendiri, Masya Allah, wa ufawwidhu amri ila Allah. Dah aku menyerahkan urusanku kepadamu, ya Allah. Innallaha basirun bil ibad. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya. Alhamdulillah. Kami bahagia. Tiba-tiba cerita sendiri-sendiri kan. Takut saya sebut-sebut macam tu, Ustazah ni tak bahagia ke? Kan? Kat Facebook tu, saya sebenarnya suka sebut kita-kita. Saya tak suka sebut ibu-ibu kadang-kadang macam tuju pada orang lain. Bila sebut kita tu, maksudnya saya cuba meletakkan diri bersama-sama. Kalau kita cerita pasal keluarga bahagia, ada sebahagian pada kita sedang struggle lagi walaupun nikah 30 tahun. Ujian tak habis-habis. Banyak sangat yang menyakitkan hati, perasaan, tekanan jiwa, tekanan mental. Ramai wanita yang menghadapi tekanan mental yang datang daripada pasangan dan juga keluarga. Masya Allah. Okey, bencana lidah. 6 sifat wanita yang jangan dikahwini. Aduh, terasa hatilah pula kan. Sabar atas ujian rumah tangga. Allah dan malaikat menyambut orang yang sabar. Ujian penghapus dosa. 10 tahun mengumpul pahala sabar. Lelaki qawwam. 3 ekspresi syukur. Qanaah. 4 ciri sifat qanaah. Lepas tu masuk bab lelaki pula. Lelaki dayus. Siapa lelaki yang dayus? Siapakah wanita qanitah, iaitu wanita yang taat. Taati suami sebagai jalan meraih redha ilahi. 3 perkara penting yang perlu disempurnakan sebagai seorang isteri. Haram taat pada perkara yang melanggar syariat. Topik ke-7 tu, menjadi penyejuk mata. Kita akan pergi tengok topik ni ya, kejap lagi.
Asam garam perkahwinan, kisah teladan. Belajar daripada Saidina Umar Al-Khattab. Kemudian bab ketiga, ada syurga pada anakmu. Saya tak baca dah tu secara detail tu. Lepas tu ada syurga di ruang tamu rumahmu. Ada syurga di ruang ibadahmu. Ada syurga di bilik tidurmu. Ada syurga di dapurmu. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan setiap ruang ni, buku ini akan membawakan bagaimana saranan dan sunnah Nabi ketika di bilik tidur, dalam hubungan suami isteri, bagaimana dengan anak-anak, bagaimana di dapur. Mungkin baru kita tengok, oh ada doa sekian-sekian, oh tak boleh buat macam ni, macam tu. Sebab kita kena berusaha menghidupkan imej Rasulullah dalam keluarga, dalam rumah tangga kita. Okey, sekarang kita pilih tajuk mana dulu? Kita akan baca habis ni hari ni. Mungkin pukul 12 malam baru kita habis ni. Jadi panas-panaskanlah orang lelaki lau-lau kat luar tu, kita makan. Masya Allah. Okey. Nak pergi yang mana ni? Menjadi penyejuk mata, boleh? Okey, pergi ke muka surat 82. Menjadi penyejuk mata. Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan pernikahan sebagai salah satu cara bagi menenangkan hati insan. Muka surat 82 semua, buka. Apabila seorang suami memandang isterinya, timbul rasa tenang sehingga dia selamat daripada melakukan maksiat di luar rumah. Ini di antara ibadah terbesar wanita. Dia menjadikan dirinya sebagai tatapan suami, sebagai tempat disalurkan keinginan hawa nafsu yang halal tu, yang suci tu. Subhanallah. Sehinggalah suami itu mampu menundukkan pandangannya terhadap yang haram di luar rumah. Ini sangat penting. Ibu-ibu siapa yang umur 50 tahun ke atas, angkat tangan. 50 tahun ke atas, angkat tinggi-tinggi, tangan aku. 50 tahun ke atas. Ui, ramai ni 50 tahun ke atas. Oh, Masya Allah, jikir-jikir pun. Ni dah menopause belum? Tak kan? Ada yang dah, ada yang tak. Masya Allah. Berat tak ujian menopause? Ke biasa je? Ada orang biasa, ada orang teruk. Saya dulu masa kerja peruncing rumah tangga, banyak kes penceraian. Hujung-hujung usia, umur 60, umur 70 bercerai, dah ada cucu apa semua. Faktor utama menopause. Dan suami tak nak terima hakikat isteri sebenarnya ada sindrom menopause. Yang suami kata, entahlah Ustazah, perangai dah berubah, entah apalah, Syed nak marah, Syed itu panas, itu tak boleh, ini tak boleh, saya buat silap sikit. Dulu kalau saya balik lambat daripada masjid, dia tanya kenapa lambat, sekarang saya balik, dah balik. Oh, terbalik. Cepatnya balik, dah balik. Awak duduk masjid tak balik pun tak apa. Oh, macam mana suami ni tak panas hati kan? Kena sound macam tu. Subhanallah. Jadi macam-macam konflik. Sebab saya penyelidikan rumah tangga, kita memang pergi kursus-kursus, kita memang belajar dengan pakar doktor sakit puan, doktor sakit tuan. Sebab benda ni semua ada kaitan. Bila yang pakcik ni macam nekat, saya dah tak boleh dah tengok muka pun ni. Isteri duduk nangis, makcik ni kan. Saya pun bagi tahu pakcik, isteri pakcik ni monopause. Sindrom monopause ni. Dulu panggil dia macam ni tak? Yolah, tak tahu kot ada orang lain. Kan? Saya tak ada monopause alasannya. Monopause. Monopause ni memang tak nampak kat dahi ke tulis M dah monopause kan? Berubah tak perangai? Memanglah saya nampak pemarah lah apalah gini perangai begini. Sebab hormon dia tak stabil pakcik. Hormon ni bukan benda dibuat-buat orang Negeri kan. Sebab saya pun bicara kat Negeri, saya orang Terengganu. Bukan dibuat-buat. Pakcik kena bawa makcik ni pergi jumpa doktor. Mungkin ada, memang ada saya kata. Pakcik memang ada pil-pil, benda yang elok. Tak mudarat insya-Allah. Biar stabil. Itulah Ustazah. Nak sentuh pun macam sentuh terenjat elektrik. Baru nak sentuh sikit, nak manjur-manjur juga. Dia kata sentuh sikit, istighfar lah, suruh istighfar suami kan.
Tapi cerita lebih kurang nak bagi tahunya isteri ni sentuh tak boleh, nak ni tak boleh. Sebab apa? Pakcik ni walaupun umur 60, 70, bila keluar, betul tak? Orang umur 70, 80 tengok perempuan lawa seksi, dia tengok tak? Tengok juga dia. Tengok. Buat-buat macam orang tak tahu, padahal nampak tak? Di atas syik bergaduh. Subhanallah. Tapi bila saya tengok di atas bawah, dia marah. Awak ni apa dah tua ni? Istighfar lah tengok orang macam tu kan. Ada je benda yang tak kena. Jadi subhanallah, alhamdulillah banyak kes tak jadi bercerai di usia emas, walaupun mereka macam nak bercerai, nak bawa haluan masing-masing. Makcik pun nak bawa haluan masing-masing. Anak-anak menangis, ustazah janganlah kami, ya Allah tak naklah mak ayah bercerai gini-gini, cubalah. Suruh pergi jumpa doktor, buat berapa kali rawatan, ambil darah, cek dan sebagainya. Alhamdulillah harmoni. Kalau sebelum itu macam leterik terenjat, dah ada magnet sikit-sikit. Maksudnya boleh rapat-rapat, boleh pimpin tangan. Kan kita ada tengok orang tua jalan pimpin tangan kan? Ada seorang pasangan ni umur dekat 72. Mereka adalah mu'alaf Cina, Uncle Mubin dengan Makcik Fatimah. Memang orang susah. Kita NGO memang santuni. Sampai kami pergi kemas rumah, bersihkan apa. Yang saya seronok tengok pasangan tua ni, dua-dua adalah mu'alaf. Anak buang mereka tak nak mengaku sebagai mak ayah sebab dua-dua ni ambil keputusan masuk Islam. Jadi dua-dua sakit, tak ada yang ni, tapi bila mereka berjalan, dua-dua dah henjot, pimpin tangan dua-dua. Saya kau tengok, ya Allah seronok tengok. Sebab saya pernah bawa Uncle Mubin ni pergi makan satu kedai makan. Ajak dengan isteri dia lah, Cik Fatimah kan. Sampai kedai tu saya tak ingat nama sampai hari ni. Kalau suami kata jom pergi makan kedai Uncle Mubin, dia beri nama sempena pakcik ni. Tapi bila saya tengok, Masya Allah, bila tanya sayang, tanya makcik sayang pakcik, sayang tu terus pegang tangan. Maksudnya boleh nampak bagaimana mereka menterjemahkan kasih sayang tu pada sentuhan, Masya Allah, pada perkataan. Walaupun mereka sangat miskin, dunia tak ada apa-apa, anak-anak buang. Anak-anak lepas masuk Islam, anak langsung tak balik. Anak ada yang berjaya, ada yang memang berjaya, maksudnya kaya dan sebagainya, tapi dibuang sebab masuk Islam. Allahu Akbar, bukan mudah. Jadi Masya Allah, kita sebut apa tadi? Kesimpulannya, walaupun umur kita 50-60, kena usaha juga jadi penyejuk hati dan penyejuk mata. Sebab yang kita bimbang, masa umur 20 lebih, 30 lebih, 40 lebih, kita boleh jadi penyejuk hati. Kita tak nak hujung usia kita mati dalam keadaan suami tidak redha. Mati dalam keadaan, padahal sebelum itu isteri yang salihah ni, tapi Allah uji sampai saat akhir kita. Kita tak boleh cakap, mungkin ada orang kata ustazah boleh dah cakap, ustazah tak rasa lagi macam mana ujian bila dah tua. Saya jumpa ramai warga emas kata, ustazah, rupanya bila dah tua ni ujian lagi berat. Banyak kena sabar ustazah, banyak sangat. Muda dulu banyak dah sabar, rupanya tua ni lagi banyak sabar. Sebab apa? Lagi dekat dengan nak kematian, Allah nak beri lagi banyak pahala sabar yang terkumpul sebelum jumpa Allah. Ingatkan dah tua ustazah, dah tak ada dah masalah-masalah ke apa semua, tak tahulah, subhanallah. Jadi berjuang tu biarlah kita mati dalam keadaan kita berjuang menjadi isteri yang solehah. Jangan syaratkan suami jadi soleh. Jangan syaratkan orang lain. Subhanallah. Jadi pada para wanita, jika ada masalah berkenaan hubungan seksual, saya cakap terus terang ni, sebenarnya bila jumpa doktor pakar sakit tuan ataupun pakar sakit puan, ada solution. Ada orang duk makan jamu, duk makan macam-macam produk. Saya bukan kata tak boleh, kan nanti marah pula peniaga-peniaga jamu. Saya cuma cakap, pengalaman saya handle kes masalah rumah tangga, banyak selesai bila rujuk kepada doktor. Masalah suami tak boleh nak berikan keperluan nafkah batin. Wahai para lelaki sekalian yang dengar melalui live dan sebagainya, mungkin ada kat luar dan sebagainya. Ada lelaki dia mengatakan apa? Alah awak perempuan, takkan tak boleh sabar. Kenapa kuat sangat ni? Contoh, minta maaf saya sebut macam ni. Sebab saya handle kes banyak dan real. Suami ambil ringan tentang keperluan batin isteri. Sebab bagi dia, bab keperluan batin ni, seksual ni, lebih kepada lelaki. Perempuan tak adalah perlu sangat.
Tetapi sebenarnya mengikut kajian, perempuan lebih lagi tinggi keperluan berbeza dengan lelaki. Sebab dia akan efek emosi, dia akan efek hormon, dia akan efek hormon ceria tu kurang. Dia bukanlah nampak secara zahir, tetapi dia memberi kesan dalam tempoh yang lama dan panjang. Bila suami ambil mudah, dia sakit, dia tak mampu nak beri. Saya kata, encik pergi berubat, jumpa doktor. Saya dah pergi dah dengan tekan-tekan urut dan sebagainya. Alah, takkan tak boleh sabar. Saya kata, encik tahu tak, dalam Islam, isteri boleh minta cerai sebab ni, dan hakim boleh berikan fasah disebabkan ini. Semua encik komplit tapi tak beri nafkah batin, tak sempurna, tak boleh nak beri. Jadi isteri bila mau fasah, isteri mahkamah hakim boleh luluskan. Sebab apa? Sebab Islam memandang berat tentang keperluan batin. Sebab Allah memang ciptakan itu adalah satu fitrah semula jadi. Jadi subhanallah, suami isteri dua-dua. Dan inilah dia antara sumber cinta. Sumber cinta sangat mempengaruhi. Kadang-kadang ada kes datang, dia cerita pasal masalah komunikasi. Masalah ni, masalah tu, masalah kewangan. Tapi bila masuk sesi ke-3, ke-4, ke-5, punca utama adalah hubungan suami dan isteri. Para alim ulama memang banyak ada kitab khusus untuk menceritakan adab, cara, kewajipan. Jika ada masalah, apa doa dia. Dan kita perlu merujuk pihak-pihak yang ada autoriti lah. Doktor dan sebagainya. Faham kan maksud saya? Masya Allah. Ada orang kata, Ustaz tak payahlah kupah banyak sangat, malu dengar. Tapi sebab ramai yang menafikan masalah ni. Tak payahlah nak tekan-tekan sangat. Bab macam tu, sekarang ni fikir nak kiamat dah ni. Nak kiamat, betul lah nak kiamat. Jangan kiamat awal-awal dalam rumah tangga. Muslimin, muslimat dimati Allah sekalian. Kita sambung lagi. Kedua-duanya saling menyejukkan di mata dan menyenangkan di hati, lalu terbentuklah rumah tangga yang bahagia. Dalam konteks ini, suami isteri harus saling menjaga penampilan walau ketika di rumah. Anas bin Malik sebut, sebagaimana aku suka isteriku berhias untukku, aku juga suka berhias untuknya. Suami masing-masing handsome tak dekat rumah? Handsome. Oh, bagus ya. Pakai apa tu? Pakai baju kemeja, kemas. Kat rumah, cara pakaian dalam rumah lah kan. Tapi janganlah tak pakai baju kan. Lepas tu koyak dan sebagainya. Maksudnya di sini, bukan hanya isteri saja berhias. Nabi Muhammad SAW selalu merapikan rambut di rumah, memakai minyak wangi dan bersugi. Kalau ditanya kepada Sayyidatina Aisyah, apa yang Rasul buat di rumah? Aisyah bercerita salah satunya, sebaik Nabi masuk, Nabi akan terus bersugi. Kita pula berus gigi lah. Tapi kalau kita boleh mengamalkan bersugi pun bagus, guna kayu sugi tu. Kerana Nabi sangat menjaga bau mulut supaya tidak mengganggu isteri. Jadi bagi lelaki yang merokok, katanya orang Rawang ni tak dia merokok. Wallahu a'lam. Bagi yang merokok, jangan duk ha-ha lah depan isteri tu kan. Ha-ha apa? Bukan hembus isap rokok tu. Buka mulut cakap kuat-kuat. Kalau sunnah Nabi, Nabi memang tidak merokok, kita tahu. Bahkan Nabi tidak makan makanan makruh yang berbau. Maksudnya, kalaupun Nabi tidak bersugi, kemungkinan besar tidak ada bau pun mulut Nabi. Sebab Nabi sangat menjaga makanan. Kita semua benda makan kan? Makanan-makanan macam-macam sebab makanan menjadi mulut kita berbau. Gigi berlubang apa semua sebab makanan keras ke, kering ke, apa ke, semua masuk kita ni. Nabi sangat menjaga. Tapi Nabi tunjuk contoh bila masuk je terus bersugi. Itu yang Sayyidah Aisyah sebut Nabi buat pertama. Supaya Nabi nak jadi penyejuk hati, penyejuk mata kepada isteri. Subhanallah. Kita orang perempuan ada rasa tak lagi perasaan bila dengan suami nak cantik-cantik? Ada lagi tak perasaan tu? Ada lagi tak rasa nak dipuji oleh suami? Ada lagi kan perasaan tu? Ada lagi tak rasa macam bila suami puji tu rasa macam seronok sangat? Sampai kita tanya balik, awak puji ke awak peli? Betul ke ni? Betul ke? Tak puas hati ya?
Siapa yang masih lagi ada perasaan tu, maksudnya masih ada cinta di dalam hati. Sebab apa? Ciri-ciri orang yang mencintai ni, dia nak diri dia ni dapat perhatian pasangan. Tapi pasangan kita tak jenis yang kurang perhati. Kita pada pakai baju dah lawa, pakai ni, dia tengok macam tak ada perbezaan, kita akan kecewa dulu kan. Jangan kecewa dulu, bagi tahu, bang, awak tak perasan ke ni? Tak perasan ke? Tunjuk ni. Okey. Pujilah sikit, puji. Maksudnya ada setengah pasangan perlu dibantu untuk dia tahu apa yang dia perlu respon. Ini memang betul. Ada pasangan nak bercerai, suami isteri nikah lebih kurang 15 tahun, ada anak 4 orang. Sebab suami ni susah nak puji je, isteri nekat. Tapi ada cerita lain lah, sebab ada orang yang suka puji dah isteri dia ni. Tapi berapa lama memang dia boleh bertahan. Tapi sampai tahap ada orang lelaki lain yang selalu puji, dia tergugat. Lepas tu bila saya tanya encik, betul ke apa isi-isi cakap pasal sikap encik? Memang betul Ustazah, saya memang susah nak muji-muji. Saya ni daripada kecil sampai besar, keluarga saya bukan jenis yang muji-muji ni. Sebab itu ibu bapa yang membesarkan anak pandai menghargai orang lain, anak tu akan membesar pandai menghargai orang lain. Contoh sekarang anak kita kemas rumah. Ya Allah, bagusnya Naomi. Kadang tu kan kita ajak adik-beradik yang lain ni tepukan gemuruh kepada Luqman. Dia pun makasih. Kita ni kadang bagi perhatian anak kita bilik bersepah. Time bilik kemas kita puji tak? Kadang-kadang tu saya perasan ada di kalangan anak kami sendiri bila minta buat sesuatu, dia cepat jawab. Okey, baik Umi. Okey Umi. Okey Umi. Dia tak fikir nak tolak, dia akan jawab cepat je walaupun dia penat, walaupun dia macam baru nak rehat, walaupun dia lapar. Bila minta je, ada yang cepat sangat. Okey Umi. Okey, lepas tu dia terus buat. Ada pula yang tak jawab okey. Macam ataupun diam, ataupun okey nantilah ajak lagi ke. Kita puji ni. Umi puji ni, bagus sangat ni. Bila Umi minta je terus okey Umi dan terus segera buat. Usaha. Jadi bila kita puji dia, yang lain pun bila buat benda yang sama, yang lain pun ikut. Okey Umi, kita pun puji dia juga. Menghargai dan memuji anak supaya tanam dalam diri anak itu, mereka jadi orang yang menghargai. Jadi bila saya dapat kes, suami lelaki dibesarkan dalam keluarga yang memang tak ada pujian, tak ada penghargaan. Mulut mak ayah berat. Kan orang dulu-dulu kan, mana reti sangat kan muji-muji ni. Jadi saya kata, encik rasa macam mana sekarang? Isteri dah sampai tahap macam ni. Dia kata encik tak menghargai dia. Lepas tu dia jawab apa? Terimalah saya seadanya, dah macam ni saya. Betul tak ayat tu? Ayat tu kadang-kadang bila dia tak nak berubah, dia akan guna ayat tu. Terimalah seadanya, dah saya memang macam ni. Dia kenalah redha. Saya cakap terima seadanya bagi situasi keadaan yang tak boleh diubah. Contoh muka encik memang kena terima seadanya. Contoh tinggi pendek kena terima seadanya. Suara encik, benda tu tak boleh diubah. Tapi perangai, akhlak boleh diubah. Kalaulah encik rasa berubah menjadi orang yang pandai menghargai, itu lebih baik. Bukan rasa encik, memang itu lebih baik. Sebab Nabi pun begitu. Kita kena berubah. Jangan selesa sebut terima saya seadanya. Berkenaan dengan akhlak, perilaku, semua boleh diubah. Kalau encik tahu tak, isteri banyak kali tak cakap macam ni. Contoh, dia isteri bang kesat sedap. Dia kata saya akui saya susah nak puji. Tapi cara saya puji isteri saya, Ustazah, saya makan menambah. Dia makan menambah. Tapi mulut tu berat nak puji. Saya makan menambah tu, saya pujilah tu Ustazah. Faham tak? Isteri pakai lawa, isteri tanya. Okey, macam tu je. Isteri ni nak bunyi, cantiknya awak, saya suka tengok awak, untungnya dapat isteri cantik. Walaupun cantik bagi pandangan mata, betul kan? Encik rasa penting tak? Apa nak dipuji-puji cantik? Dia macam pandang remeh sangat pasal pujian. Isteri ni kata, tengoklah Ustazah, tengok. Macam itulah pandangan dia. Saya suka Ustazah. Saya kata, encik boleh terima tak? Isteri ni memang suka dipuji. Jadi encik tak boleh ke nak ubah supaya encik pujilah sikit walaupun tak ikhlas?
Ya, saya kadang-kadang bagi tahu orang lelaki, kita nak buat perkara baik jangan tunggu ikhlas. Kita nak solat tunggu ikhlas, nak tutup aurat tunggu ikhlas, tapi benda yang baik kadang perlu dipaksa dulu. Perlu dibuat dulu. Nama pun benda baik. Syaitan memang tak suka. Encik walaupun tak ikhlas sangat, encik pujilah isi lama, encik akan rasa seronok bila tengok wajah isi seronok. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, jadi orang perempuan pun kena banyak puji suami. Ya Allah, handsome-nya macam Brad Pitt. Kenal ke Brad Pitt? Tak kenal kan? Macam David Beckham. Tak kenal juga ya. Tak payah macam-macam lah. Dia handsome dengan cara dia. Subhanallah. Awak bila nak bersalin ni, tanya soalan tu pula kan kat perut bodoh dia. Bila nak bersalin ni, mengandung tak bersalin-salin. Okey, kita tengok. Suami tidak semestinya bersiap dengan segak dan menyembuk wangian ketika hendak bertemu klien, majikan atau kawan-kawan sahaja. Tetapi sewaktu di rumah bersama isi juga diusahakan begitu. Bahkan lebih lagi. Masya Allah. Pakai minyak rambut, sikat-sikat, pakai minyak wangi. Kita sampai tanya, awak nak gimana ni? Tak adalah, untuk awak lah. Ui, kembang kita kan. Kita terus pergi laju tukar baju juga kan. Masya Allah. Demikianlah juga buat isteri. Usah berhias ketika keluar rumah sahaja. Duit dihabiskan untuk membeli peralatan solat, pakai yang mewah dan perhiasan yang mahal, namun semua itu digunakan untuk tatapan orang luar. Saya pernah tengok ada lelaki selepas anak dia mandi, saya tengok ni di RNR. Dia orang mungkin dah perjalanan jauh, lepas tu berhenti mandi kat RNR kan. Tapi mak dia lah mandikan sebab anak perempuan. Tapi bila anak tu dah keluar daripada bilik air tu, kan ada kursi tu kat luar kan. Si ayah ni, anak perempuan 2 orang. Si ayah ni keluarkan macam beg, dalam tu ada sikat, ada bedak, ada getah rambut. Dia yang dandan rambut anak dia. Saya ni sampai berdiri nak tengok, sibuk kan nak tengok hal orang. Saya macam kagum bila tengok lelaki yang buat. Dia sikat, ambil ni, lepas tu dia dandan elok-elok, buat tocang 2, lepas tu anak dia pusing pula. Lepas tu dia sapukan bedak, sapu ni, sapu dekat muka. Nampak tak kekok langsung. Lepas tu kan saya masa tu menginsafi diri. Saya pun tak buat sampai tahap macam tu pada anak perempuan. Maksudnya saya sangat simple je ni yang okey sikat dah. Tapi saya ingat dulu-dulu mak-mak suka sampai tahap bedakkan anak. Bukan nak pergi berjalan. Bukan sebab nak pergi berjalan. Kan mak-mak dulu-dulu kan bedakkan anak wangi-wangi. Nak duduk dalam rumah je. Maksudnya didik anak itu di dalam rumah berwangi-wangi, berpakaian kemas, berpenampilan cantik. Lepas tu mak tu yang syok sendiri kan. Alah comelnya. Kalau dulu saya kodak kan, ambil sekali sudahlah. Lepas tu syok sendiri. Sebab mata ni jangan tipulah. Memang suka tengok yang indah, suka tengok yang comel, suka tengok yang bersih. Automatik. Kita janganlah guna ayat dah masak Ustazah, dah ngemah-ngemah, memang masam lah bau ni terimalah seadanya. Memang suami boleh terima seadanya. Seadanya jugalah kasih sayang, seadanya lah juga sekian-sekian. Jangan pernah rasa rugi walaupun suami tak puji, pahala Allah berganda-ganda. Saya pernah dengar seorang ulama besar, dia ceramah, saya rasa macam kagum. Dia ulama yang besar, orang Arab. Bila dia ceramah tentang bab rumah tangga, dia sentuh bab wanita, dia tak sentuh yang besar-besar. Pasal sabar, pasal ni. Yang dia sentuh adalah, wahai para wanita, antara besarnya pahala di rumahmu adalah kamu menghiaskan dirimu seindah-indahnya untuk untuk tatapan suamimu. Sekian-sekian. Walaupun dia kupas yang tu saja. Sebab melihatkan hari ini wanita terlalu berhias indah-indah untuk di luar. Jadi itulah di antara punca keretakan hati ataupun punca kepada hilangnya seni cinta dalam rumah tangga. Okey, subhanallah. Kita tengok lagi, demikian juga buat isteri usah berhias ketika keluar rumah saja. Okey, dah baca tu. Walhal ketika di rumah penampilan di depan suami biasa-biasa saja. Sehingga ada beberapa keadaan rumah tangga yang berantakan kerana wujudnya sikap malas menjaga penampilan ketika di rumah. Misalnya mereka memilih untuk memakai baju yang sudah lusuh.
berbau, berlubang dan sebagainya. Mohon terasa ya semua. Memanglah baju yang lama paling sedap pakai sebab sejuk kan. 5 tahun dah baju tu, saya ada lagi baju yang dah awal kahwin dulu. Baju kalau elok lain, tapi sebab lembut. Baju baru kan kasar sikit. Subhanallah. Tapi kita kena belajarlah. Isu ini memang kelihatan biasa. Namun perkara biasa seperti inilah yang tidak boleh diambil mudah. Sebaiknya semasa suami atau isteri ada bersama di rumah, usahakanlah untuk mengenakan pakaian terindah dan berdandanglah secantik mungkin untuk tatapan pasangan. InsyaAllah semuanya mendapatkan pahala. Marilah kita belajar daripada teladan Rasulullah SAW yang sangat menjaga penampilan di hadapan isteri-isteri baginda. Daripada Sayyidina Shuraih bin Hani radhiyallahu anhu, beliau berkata, okey, kita akan baca. Subhanallah. Sama-sama ya kita baca hadis ni, hadis sahih riwayat Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'altu Aisyah bi ayyi syai'in kana yabda'un nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu qalat bisiwak. Subhanallah, hadis sahih riwayat Muslim. Aku bertanya kepada Aisyah, apa yang mula-mula Nabi lakukan? Nabi SAW lakukan apabila masuk ke rumahnya. Dia menjawab dengan bersiwak. Yang kita dah sebut tadi tu. Subhanallah. Jadi kita pun wanita, bila suami balik, nampak suami ataupun dah jangka, bukan hanya bedak, bagi berus gigi ataupun bersiwak. Sebab itu memang sunnah. Dapat pahala yang begitu besar. Walaupun kita rasa kita buat macam ni, kita pun hidup sendiri kan. Sembuh, lepas tu hidup sendiri. Oh, tak ada bau. Tapi bila buat je siwak ataupun gigi, memang dapat pahala. Ikut sunnah Nabi. Masya Allah, apabila suami dan isteri saling menyenangkan dan memberi ketenangan, inilah yang dipanggil sumber qurratu ain, iaitu penyejuk mata dalam kehidupan. Seperti mana yang disebut di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang yang bertakwa. Dia bukan isteri-isteri saja ya, azwajina tu pasangan. Okey, kita pergi kepada 5 tip menambat hati pasangan. Menyambut kepulangan suami. Masya Allah. Sambut dengan senyuman, sambut dengan segelas air walaupun air kosong. Selamat pulang bang. Oh, macam formal sangat kan? Assalamualaikum bang. Alhamdulillah selamat. Bagi air satu, wallahu alam. Budaya ni kalau kita ingat-ingat, mungkin zaman-zaman dulu wallahu alam ibu-ibu jaga sangat. Jangan biar suami pulang tanpa bersambut. Jangan biar suami balik tanpa bersambut. Tapi ustazah, saya yang balik ke Dian. Contoh ustazah, saya yang balik ke Dian, suami yang sampai dulu ke rumah, saya kerja jauh. Jadi bagi suami pula, janganlah isteri balik tanpa bersambut. Maksudnya dua-dua kena usaha buat. Ada waktunya suami yang sambut isteri, buka pintu, dah balik awak? Ya bang, Masya Allah. Ni air ni, ambil air kosong. Kalau suami bagi air macam tu, rasa apa ya? Pernah tak suami yang ulur air? Nak elengkan nanti suami nampak, suami tahu, oh awak eleng ya? Masya Allah, suami bagi air, luar biasa. Suami sambut, awak dahaga tak? Ni air Janganlah jawab tak dahaga, tak dahaga. Sentap dia. Walaupun dah minum bergelen-gelen air, cakap je lah dahaga kan, lepas tu minum. Muslimin muslimat, siapa yang isteri biasa buat, insya-Allah suami akan buat. Maksudnya jangan syarat suami, bang, awak dengar tak ceramah tadi? Dah 30 tahun kahwin, dah nak masuk 40, dah ada bercucu. Sekali pun tak pernah bagi air. Allahu Akbar. Boleh cakap dengan cara yang manis, lembut. Masya Allah, Allahu Akbar. Jangan peli-peli. Bang,
Ui, seronok saya kalau awak bagi saya air. Boleh tak awak ambilkan saya air? Contoh kan. Dia pun ambil. Lepas tu kita kena tunjuk lah. Bukannya kita cakap, ambil pun. Mujur saya minta. Kalau saya tak minta, haram. Jangan terus pelik, alhamdulillah, terima kasih. Tunjuk kita gembira sangat. Masya Allah. Ada orang dia jadikan rutin buat air susu dan bagi pada suami kan. Saya pernah jumpa ada seorang pakcik masa tu nak naik flight. Umur dah 80 lebih. Dengan isteri dia 70 lebih. Saya ingat umur dia sebab saya rasa kagum. Saya nampak dia tua tapi gagah. Boleh jalan berdua-dua nak naik flight. Nak balik rumah anak ataupun nak pergi rumah anak ataupun daripada rumah anak nak balik ni. Lepas tu saya terus tanya, apa amalan pakcik? Nampak sihat suami isteri? Apa amalan pakcik? Tak tahulah ustazah, dia kenal kan. Tak tahulah ustazah, umur 80 lebih, isteri 70 lebih. Elok jalan berdua naik flight. Lepas tu dia kata kalau kesihatan pakcik bukan jaga sangat. Tapi isteri pakcik ni hari-hari buat susu sebelum tidur. Hari-hari dia buat susu sebelum tidur pada pakcik. Isteri pun itulah, tu je lah makcik buat. Bukan susah pun ustazah. Tak sampai 1 minit je ustazah. Tapi suami ni punyalah, dia sebut benda tu, banyak-banyak kebaikan isteri memang banyak. Saya pasti makcik tu ada banyak kebaikan. Tetapi apa yang rutin kita buat, itulah akan jadi kenangan yang paling terpahat. Terpahat lama. Macam contoh bapak mertua saya, mak mertua dah meninggal ketika saya mengandung Maisarah. Maisarah sekarang umur dia 13, masa 13 tahun yang lepas. Sampai sekarang hampir memang nak kata apa ya, setiap hari Jumaat tu memang tak miss lah pergi ziarah kubur. Walaupun dah 13 tahun, menyebut-nyebut kebaikan si isteri ni. Saya balik raya hari tu, memang bapak mertua saya menyebut-nyebut kebaikan arwah isteri tak berhenti. Saya rasa tak pernah lah kalau saya balik kampung apa ni tak sebut pasal arwah Mek. Mesti sebut Mek kan. Mek, Allah, Mek ke. Mek tu panggilan kami. Ayah panggil ku. Lepas tu yang mak ni orang besar panggil Mek. Mek ke. Ingat tak Mek? Kalau Mek ke, mesti cerita, mesti sebut. Walaupun dah 13 tahun. Dan saya sempat berapa tahun ya dengan arwah mak mertua, 5 tahun, 6 tahun macam tu. Seorang wanita yang sangat-sangat luar biasa, masak 5 kali sehari. Oh, memang saya tak jumpa pada mana-mana wanita lain. Saya tak tipu muslimat kalau saya balik kampung besut. Saya rasa ya Allah penatnya. Bukan saya penat. Penat tengok mak mertua saya. Dia akan bangun sebelum subuh untuk masak sarapan. Lepas tu dia masuk balik dapur pukul 10 untuk buat kuih. Padahal ada jual bersepah kuih kat tepi jalan. Buat donat, buat apa-apa kuih. Buat sendiri, masak sendiri. Kuih yang payah, yang mudah buat sendiri. Untuk minum pagi. Lepas tu dia sebab dia sakit kecil manis apa semua. Lepas tu dia masuk balik dalam pukul ni untuk masak tengah hari. Lepas tu dalam pukul, lepas Zuhur pukul 3 apa, masuk balik dapur untuk buat minum petang. Lepas tu masuk balik dapur untuk buat makan malam. Sampai sekarang pun, maksudnya bapak mertua sebut, oh Mek mugak rajin lah, masuk, kejap masuk. Ku tengok pun Mek tu memang penat. Tapi dia memang lah, apa-apa dia nak masak sendiri. Bukan tak boleh beli. Saya memang jadi saksi, memang itulah. Kita ni, bukan rajin masak macam tu. Sekali sehari pun syukur, alhamdulillah masak. 2 kali cemerlang. Kadang masak cemerlang lah tu. Subhanallah. Tapi bila mak mertua masuk dapur, kita mesti pergi juga. Walaupun menolong pun rasa penat. Tapi sebab keikhlasan hatinya, dirinya. Walaupun bapak mertua saya bukan jenis yang memuji-muji depan, tak. Orang tua, orang lama kan. Maksudnya tak adalah macam orang sekarang suka sangat dipuji. Tak ada saya tengok bapak mertua ni sebab dia jadi pendiam. Muji sangat. Tapi keikhlasan seorang wanita. Lepas tu yang selalu bapak mertua sebut, bila hari Jumaat malam, kan baca Yasin sama-sama. Sampai sekarang, bapak mertua boleh menangis bila baca Yasin malam Jumaat. Bapak menurut saya kata, kalau Jumaat malam je, akan baca sama-sama dengan Mek. Sebab tu orang tua lelaki kan, boleh, umur 70 lebih sekarang, boleh kesak air mata cerita pasal arwah isi 13 tahun lepas.
Oh, kalau aku baca Quran, baca Yasin, sebab terbayang mat depan mata. Dia akan sebut dua perkara tu, masak dengan baca Quran. Sebab sekarang ni saya nak tanya diri saya, sahabat-sahabat semua, ada tak satu rutin yang kita buat, ikhlas betul-betul kerana Allah, dan rutin yang kita buat dalam rumah tangga dengan suami, Masya Allah, yang menjadi satu kenangan yang mendalam. Saya kira bila kita buat rutin baca Quran sama-sama tu, kalau tak mampu setiap hari, kita buat seminggu sekali baca Yasin tu pun, itulah yang bapa mertua saya sebut. Sebab itu dia tidak pernah miss baca Yasin, baca ni untuk isteri. Saya kira macam Masya Allah, kepenatan mak mertua ni selama berbakti ni sedang berehat di alam kubur dengan redha seorang suami yang begitu hebat. Dengan doa yang tidak pernah putus, ziarah kubur itu seminggu tu berapa kali sampai sekarang. Masya Allah, Allah Akbar. Luar biasa kan? Luar biasa. Orang biasa, orang kampung, tapi cinta yang dibina tu atas dasar kerana Allah. Masya Allah, Allahu Akbar. Tapi kita sekarang diuji dengan apa? Media sosial, drama itu, drama ini, cerita orang tu, cerita orang ni, suami dia romantik begini-begini. Akhirnya kita sangat mudah melihat kekurangan pada pasangan. Kita tidak berusaha fokus diri sendiri apa yang kita nak beri. Cerita suami kurang baik, kurang taat, tak solat, suami pun buat maksiat, itu adalah hal dia dengan Allah. Tapi hal kita dengan Allah, kita nak dapat syurga yang dijamin oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis yang sahih, bagi seorang wanita yang dapat redha suaminya, maka syurgalah baginya, Nabi kata. Syurga bagi seorang wanita yang dapat redha. Tapi saya, suami saya bukan suami yang baik, dia tak pernah sebut pun dia redha atau tidak. Jika kita betul-betul isteri yang baik, kalau kita meninggal, Masya Allah, walaupun suami tak sebut, kita dah dapat awal lagi redha Allah. Itu jauh lebih tinggi daripada redha seorang suami. Okey, Masya Allah. Kita nak habis dah ni, sekarang ke-12 suku semua dah lapar ya. Saya nak baca beberapa soalan, boleh saya jawab dengan laju-laju. Sebab awal-awal lagi ada orang bagi surat cinta ni. Bagaimana caranya membayar zakat K2SP setelah dah bersara baru tersedar ianya wajib dibayar? Begitu juga dengan hibah takaful. Okey. Pergi je dekat majlis agama, pusat kutipan zakat. Saya tak boleh nak jawab, tapi ada calculation dia. Bagi tahu K2SP dapat berapa, sekian-sekian, nanti dia bagi tahulah berapa. Ada yang kata, Ustazah dah habis dah guna duit tu. Takutlah nak kita tanya kok jumlahnya tinggi. Biarlah kita ni lagi takut ditanya di mahsyar. Ayatnya macam itulah. Lagi takut ditanya di mahsyar. Kalau sekarang takut lagi jumpa malu, daripada mahsyar tu lagi dahsyat situasinya. Jadi kalau pusat kutipan zakat sebut berapa jumlah, kan, tiba-tiba 10,000 ke apa, duit dah tak ada, dah habis dah ni, subhanallah, bukan kita kena bayar terus langsam 10,000. Boleh bayar ansuran berapa mengikut kemampuan. Baru bayar RM50 dah meninggal, insya-Allah diampunkan Allah. Sebab yang penting Allah tengok usaha dan niat kita memang nak bayar. Jangan cari-cari alasan untuk tidak menunaikan kewajipan. Okey, soalan seterusnya. Apa pandangan Ustazah? Okey, bagaimana cara ibu bapa nak menangani masalah anak-anak yang sudah ada teman istimewa sebelum berkahwin? Bercinta couple sebelum berkahwin. Okey, ini memang banyak. Bercinta couple bermula daripada telefon lah. Mereka mesej, mereka WhatsApp. Bahkan ramai remaja hari ni memang bertukar-tukar gambar, bertukar-tukar video yang tanpa seurat benang. Ibu-ibu, muslimat sekalian, bukan tak percaya anak, tapi tidak percaya kepada, bukan tak percaya anak, ayatnya berhati-hati. Berhati-hati. Ramai dah ibu bapa yang terlambat. Anak dah berzina, anak dah mengandung. Ibu bapa datang jumpa saya, Ustazah, anak saya ni baik sangat. Ustazah, anak saya jaga solat, jaga aurat, dia belajar sekolah agama, Ustazah. Anak saya sekian-sekian. Tak pernah nampak dia gini-gini. Saya tak tahu macam mana boleh terlibat ni sampai mengandung. Lepas tu saya tanya satu soalan je. Anak makcik ada telefon? Ada, Ustazah. Itulah jawapan dia. Subhanallah. Sebab maksiat guna telefon ni, kita tak nampak makcik. Kita tak tahu apa yang dia orang buat, apa yang dia orang buatkan. Makcik pernah tak ambil telefon cek? Tak adalah, Ustazah, saya percaya pada dia.
Ada seorang kawan saya ni, dia kata, Ustazah, Alhamdulillah Allah tunjuk. Allah tunjuk apa? Satu hari dia terfikir nak cek telefon anak. Selama ni tak pernah cek. Tapi masa dia cek tu lah, anak dia dah deal dengan pasangan dia dan tak tahu pun ada power. Nak jumpa pukul berapa, dekat mana, siap bawa pakaian. Dan anak dia bagi tahu ada camp. Ada qiyamulai dekat sekolah. Tapi rupanya check in hotel. Nak check in hotel dengan pasangan. Sekarang ni hotel-hotel tak perlu satu hari, dia ada jam. Nak check in 2 jam, nak check in 3 jam, memang boleh. Harga berbeza. Saya sebut ni, muslimat sekalian, jangan kerana percaya pada zahir anak, kita tidak ada sikap berhati-hati. Bukan nak sangka buruk, istilahnya hati-hati. Saya nak tanya, kita pun kadang tak boleh kontrol diri. Bila dah leka tu scroll, tengok, kita sendiri hilang kawalan diri. Bila tengok media sosial, anak kita apatah lagi. Subhanallah, Allahu Akbar. Semalam kan pergi pesta buku. Kami bawa 7 orang anak, masing-masing beli buku kan. Bila masuk dalam kereta, saya cerita jujur lah ni. Bila masuk dalam kereta, masing-masing ada buku, masing-masing dah beli tu beli ni. Bila masuk dalam kereta kita, yelah, kereta sekarang ada TV kan. Salah seorang anak minta nak buka TV. Maksudnya buku dah ada, seronok dah ni. Bukan murah-murah buku ni ya. Saya bayangkan dia orang excited nak baca buku. Tapi bukan semua boleh baca buku dalam kereta. Bila salah seorang ada minta, Umi buka TV boleh? Startlah saya ceramah. Memang saya ceramah. Sampai ayahnya tepuk tangan. Okey, terima kasih di atas ceramahnya. Sekian-sekian. Semangat saya ceramah. Saya tanya anak-anak. Saya cuma berkongsi ni supaya ibu bapa ada modal ya. Nak ceramah macam mana pada anak-anak. Saya tanya. Saya kata nikmat apa yang dapat daripada Allah hari ni? Dia apa katalah tadi makan. Lepas tu tadi tengok ikan. Lepas tu tadi beli buku. Nikmat-nikmat. Dah buat tak satu amalan sebagai tanda syukur kepada Allah? Dah buat tak amalan? Ada yang jawab semayang. Semayang tu adalah tanda kita hamba Allah. Solat tu wajib. Bahkan kalau solat itu tidak wajib, agak-agak semayang tak? Dia orang kata, ya ni mungkin tak kot, mungkin tak. Kalau tanda syukur pada Allah, mesti buat amalan sunat. Umi tanya, ada tak buat amalan sunat? Zikir ke apa ke? Amalan sunat itulah tanda syukur kepada Allah. Sebab yang wajib kita buat kadang sebab terpaksa. Tanda syukur bila kita buat sesuatu yang bukan paksaan, bukan kewajipan. Tapi kerana tanda kita nak terima kasih. Masing-masing jawab, tak ada. Jadi sekarang pukul berapa? Sebab Allah sebut, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau tak bersyukur kepada Allah, kamu kufur dengan nikmat Allah, nantikan azabku amat pedih. Sebenarnya saya cakap, Umi tunggu. Salah seorang anak Umi akan cakap, Umi jom baca Al-Mulk. Sebab bila bertolak malam, biasanya kita akan baca Al-Mulk dalam kereta sebab takut sampai rumah dah ngantuk. Tapi rupanya Umi tunggu-tunggu minta buka TV. TV ni apa dia? TV ni adalah hiburan. Hiburan semata-mata. Dapat pahala tak? Tak kot. Dapat dosa tak? Tak juga sebab cerita kartun. Tapi perkara yang sia-sia. Adakah dengan tengok TV tu kita jadi hamba Allah bersyukur? Tak. Kita nak bagi anak-anak faham ni. Jadi sebagai tanda syukur dapat beli buku, dapat beli ni, kita kena buat apa sekarang? Kita baca Al-Quran. Sebab Al-Quran itu amalan sunnah. Jadi baca dua-dua. Al-Mulk dengan sajadahan. Subhanallah, Allahu Akbar. Perkara begini muslimat, kita kena tanam dalam diri kita. Lepas ni dapat nikmat makan, tengok orang lelaki dah makan. Ui, seronoknya, harap-harap lah tak habis kan. Okey, saya akan berhenti. Sabar. Saya pun lapar sangat. Okey. Dapat nikmat makan, dapat nikmat majlis ilmu, dapat nikmat sehat, apa semua. Wajib kita memaksakan diri. Ini hadis Nabi yang sahih. Kita belajar dalam beberapa kuliah minggu lepas. Kuliah Riyadhus Salihin. Hadis sahih Nabi SAW bersabda. Sesungguhnya Allah, subhanallah, Allah sangat suka kepada hamba yang mendekatkan diri kepada Allah dengan melalui amalan wajib. Dan Allah mencintai, Allah akan sayang, Allah akan kasih mereka yang mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan sunat. Maksudnya, orang yang hanya buat amalan wajib, Allah suka. Allah suka. Sebab dengan cara itu dekat dengan Allah juga. Tapi siapa yang mendekatkan dengan Allah melalui amalan sunat,
baca Quran, zikir, selawat apa, Allah akan sayang, Allah akan cinta. Maksudnya tingkatan kedekatan dengan Allah lebih dekat, lebih rapat, dan dia akan berada di kalangan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan main-main dalam mendidik anak bab supaya mereka ni ada sifat syukur. Kalau ibu bapa ni ikut je asalkan anak seronok. Okey, sekarang masuk kereta, okey buka TV pula gini-gini. Kami kat rumah memang ada TV tapi siaran tu tak ada. Astro semua-semua enjoy ke semua tu tak ada. Tapi mereka ada YouTube, sekali-sekala mereka tengok. Macam hari ni kami tinggal anak pagi sampai petang. Saya kata semalam beli buku kan, hari ni tak dibenarkan buka apa-apa pun tengok YouTube. Dan alhamdulillah mereka memang akan ikut. Sebab apa mereka akan ikut? Saya akan tanya yang kecil. Ada seorang namanya Sofwan, dia memang lurus, jujur. Walaupun abang kakak kata jangan cakap kat Umi, dia akan lurus je. Orang tahu Sofwan tak akan menipu. Ada tengok tak tadi? Tak ada. Kalau ada memang dia akan cakap. Dia adalah reporter paling utama kami. Jadi diorang dah tahu Sofwan memang akan jujur. Jadi mereka kalau pesan tak tengok, memang mereka alhamdulillah setakat ini insya-Allah kita pun ada pesan CCTV. Macam tu sekali. Sebab kami selalu tinggal. CCTV murah je beli online. Masya Allah. Jadi saya kata semalam beli buku, syukur pada Allah, baca sampai habis. Dan saya akan tanya dia orang kan ni. Itu dibuat daripada kecil, lama-lama mereka biasa. Tak tengok TV 2-3 hari, telefon memang tak ada. Jadi benda tu atas kebiasaan kita. Jadi untuk anak yang tanya macam ni, saya tanya amalan ibu ni, macam mana Allah selamatkan dia? Allah selamatkan anak daripada berzina sebab Allah bagi dia dapat jumpa. Dia kata, Ustazah, pasal anak ni, sebab anak sekolah agama pakai tudung bulat. Dia tak sangka anak dia sampai peringkat nak check in hotel. Menangis-nangis dia jumpa saya. Sebab anak pakai, sekolah agama pakai tudung bulat, sekolah Arab, sekolah agama. Jadi tak terfikir anak nak check in hotel. Barulah dia tengok macam-macam mesej lucah yang selama ni anak dia duk mesej. Dia kata, Ustazah, saya memang beramal dengan zikir. Kebetulannya ialah saya asbab saja. Zikir ya Hafiz ya Muhaimin, ya Allah yang Maha menjaga, yang Maha mengawasi. Macam yang Ustazah share tu, dah aku serahkan penjagaan dan pengawasan terhadap anakku kepadamu ya Allah. Saya kata pada ibu ayah yang banyak berdoa, banyak beramal zikir supaya Allah jaga anak-anak, Allah akan tunjuk. Dia tak akan sampai kes terlambat. Sebelum berlaku benda yang tak elok, Allah akan tunjuk. Walaupun dengan cara yang tak logik. Subhanallah. Saya pun berlaku dalam pengalaman hidup saya dengan anak. Anak macam kadang saya kata, perasan tak? Walau macam mana pun Umi akan tahu. Allah akan tunjuk. Boleh pula banyak-banyak buku, kita ambil satu buku, dalam tu lah ada benda yang kurang baik. Padahal dia lukis je tapi lukis benda yang kurang elok. Macam mana? Itulah dia kata, itulah Umi. Macam mana Umi boleh jumpa? Padahal dia dah sorok. Faham ya? Macam mana tiba-tiba pukul 3 pagi rasa macam nak pergi cek, bangun tengah malam. Mereka bukanlah buat perkara yang teruk sangat. Tetapi bagaimana kita menyerahkan urusan kita, wa ufawwidu amri ila Allah. Zikir-zikir Allah akan jaga. Tak sampai terlambat Allah akan tunjuk. Jadi saya kira sekadar itulah ya. Tadi rasa nampak macam Ustazah sekejap je kan. Tak lagak apa semua. Saya minta maaf soalan banyak tak boleh nak jawab. Pandangan Ustazah berkaitan masalah kahwin, keretakan rumah tangga. Tengok. Pasangan 50 tahun ke atas. Betul lah kita sebut dari awal tadi ya. Apakah hukumnya kita membuat aksi 360 darjah mempamerkan apa yang kita pakai di medsos? Kan sekarang ni kan orang pusing, memusing diri tu. Alah macam-macam lah joget-joget semua tu kan. Subhanallah. Benda ni memang ada bincang, 4 mazhab ada bincang. Pasal isu wanita berjoget di khalayak ramai, pasal suara wanita yang digemesikkan dengan digemalaikan. Kesimpulannya, muslimin-muslimat sekalian, hukum wanita berlenggok-lenggok di khalayak ramai lagi dilihat. Kalau sama perempuan tak apa, tutup, berlenggok-lenggok lah macam mana pun. Hukumnya makruh. Ada ulama kata tak ada masalah, ada yang kata makruh walaupun sesama perempuan sebab menjatuhkan maruah. Kalau saya berjoget tempat, apa pandangan makcik-makcik Ustazah joget kan? Kita pun ada yang cakap, alah sesama perempuan kot. Memang boleh tak sampai berdosa, tapi maruah tu jatuh. Faham ya? Sesama perempuan pun maruah boleh jatuh. Bahkan ulama kata wanita yang salihah dia tidak akan menggoyang-goyangkan. Maksudnya walaupun sesama wanita kerana ketinggian maruah. Apatah lagi di khalayak ramai dalam Facebook, dalam IG, TikTok. Sebab itu ada remaja yang memberontak. Marah pada saya. Ustazah ni itu haram ini.
menari itu kan sekadar untuk kepuasan diri. Saya jawab terus, boleh. Menarilah sampai 2 jam, 3 jam, 4 jam. Tapi seorang-seorang. Sebab dia kata untuk kepuasan diri. Saya kata kenapa? Menari seorang-seorang tak puas ke? Kata untuk kepuasan diri. Jadi kenapa perlu ditunjuk di media sosial? Maksudnya bukan kepuasan diri. Itu memang niat untuk ditunjuk, dipuji. Untuk dilihat, untuk digilai. Kalau betul untuk kepuasan diri, narilah seorang-seorang. Sebab saya tengok ada yang komen, alhamdulillah ustazah, sekarang saya memang dah buat. Saya menari seorang-seorang dan saya rasa puas. Saya rasa selamat. Dia buka yang nari-nari tu dekat TV, dekat YouTube, dia pun narilah seorang-seorang sebab dia minat menari. Dan saya rasa memang lebih tenang dan saya pun dapat kepuasan diri. Masya Allah. Jadi, yang pusing 360 darjah, dapat pahala bila depan suami. Pusinglah berapa kali pun. Pusing sampai pening. Masya Allah, alhamdulillah. Saya suka pusing depan suami. Peliklah pula. Sebelum keluar dari rumah, suami akan tengok atas bawah dan dia suruh pusing. Sebab takut ada bahagian yang melekat ke atas. Kadang walaupun tudung bulat, tapi ada kain yang lembek. Dia melekat, nampak juga. Kadang baju kita rasa dah okey. Saya jalan sikit, dia nampak terbentuk, dia suruh tukar lah. Suami saya pun cerewet. Bab pakaian suruh pusing sebab takut terlihat aurat bila berjalan, bila bergerak, bila angin datang dan sebagainya. Kalau kita dah usaha jaga tapi terbentuk juga, dimaafkan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf kalau apa yang dikongsikan tidak menepati kehendak. Mungkin kata apa-apalah kan, tak menepati kehendak, keperluan dan sebagainya. Penganjur harap lain, saya sampaikan lain. Saya mohon maaf banyak-banyak. Mudah-mudahan, Masya Allah. Okey. Infak laluan baru kenderaan ke Surau Al-Ikhlas daripada Kasturisari. Laluan kenderaan daripada Kasturisari, parking kenderaan berbumbung kos keseluruhan RM60,000. Kutipan terkini RM5,000. Maksudnya perlu lagi RM55,000. Mau sumbangan melalui tabung Surau Al-Ikhlas dan melalui akaun Bank Muamalat Surau. Okey, jadi tolong share maklumat ni dekat sahabat-sahabat. Ada dalam campur dua ni dalam 2,000 orang yang sedang menonton. Masya Allah, Surau Al-Ikhlas yang saya dijemput hadir ni sedang mengumpulkan dana. Maksudnya dana tu nak pasang kat mana tu? Belah sini. Jadi nak pasang atap bumbung. Laluan pejalan kaki berbumbung. Okey, subhanallah. Nak membina tempat berbumbung untuk orang kurang upaya ke apa. Sebenarnya untuk manfaat ramailah. Masya Allah, ini dikira wakaf. Wakaf, apa saja yang kita berikan sumbangan yang akan ditanam dalam bentuk binaan, ia jadi wakaf. Mungkin ada orang kata sebab minta parking tu yang tak beria sangat kan. Kalau minta untuk dalam surau sekian-sekian kita kata, barulah rasa macam afdal sikit. Tapi sebenarnya apa saja binaan yang berkait dengan rumah Allah, semuanya adalah afdal. Semuanya adalah baik. Mungkin ada orang yang pandangan tak penting, itu bukan keperluan, itu hanyalah kehendak je. Sebab kadang-kadang bab-bab macam ni orang petikaikan juga. Jadi kita kena faham, bila pihak surau dah nampak itu adalah bukan kehendak, itu adalah keperluan. Esok mungkin kita dah tua, kita tak larat, kita pun sangat memerlukan kemudahan seperti itu. Wallahu alam. Jadi insya-Allah dah lancarkan belum? Dah lancarkan. Dengan lafaz yang mulia kita lancarkanlah. Moga Allah memberikan keluasan pintu rezeki untuk kita bersedekah sebanyaknya. Jadi infak laluan baru kenderaan ke Surau Al-Ikhlas insya-Allah memerlukan kos RM60,000. Kutipan terkini adalah RM5,000. Jadi sahabat-sahabat di FB, anda boleh dapatkan ni. Sebab apa? Bila kita infak di rumah Allah, semua ni akan jadi saksi. Nabi SAW bersabda, sadaqatun burhanun. Sedekah adalah saksi. Maksudnya, sebanyak mungkin rumah Allah kita kena tinggalkan tapak ataupun tinggalkan kesan ataupun bukti. Sebab ada orang dia jaga masjid dia je. Dia kata, Ustaz, apa-apa saya sedekah masjid kampung saya. Saya kata, rugilah pakcik. Kalau boleh sebanyak mungkin masjid ataupun surau yang kita nak tinggalkan bukti. Sebab semua ini akan menjadi saksi di mahsyar kelak. Saya mohon maaf salah dan silap, sayang semua ibu-ibu muslimat sekalian kerana Allah. Saya mohon maaf di atas kerana kekurangan tenaga dan memang kelaparan juga.
Lepas tu kurang sehat. Masya Allah, tapi saya syukur dapat habis juga sampai tahap ni. Namun jika kupasan tidaklah kupasan tidak bagus, kurang terkesan, saya mohon maaf di atas kekurangan penyampaian pada hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu pengetahuan yang benar dan kita mati dalam keadaan benar, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.